بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama beronline, beratas talian, belajar secara maya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan pembelajaran kita secara maya ataupun secara online kita pada hari ini. Baiklah, kita pun tak lama lagi sekolah akan dibuka seperti biasa. Kita akan secara bergilir. Ada minggu ni murid datang secara PDPC, ada murid yang akan ber-PDPR, akan bergilir-gilir sampailah satu masa yang ditetapkan. Kemudian kita akan terus bersemuka secara keseluruhan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan pandemik yang berlaku pada hari ini cepat berlalu. Hari ini kita nak sambung tentang satu tajuk di bawah bidang ibadah, solat Jumaat. Kita dah belajar tentang solat Jumaat dan Ustaz telah sharekan dua rakaman tentang solat Jumaat. Dan kali ini Ustaz nak sambung kesinambungan daripada solat Jumaat yang lepas. Apa itu solat Jumaat? Sebelum ini, semasa PDPC, kita dah sentuh tentang solat berjamaah. Ada perbezaan solat berjamaah dan solat Jumaat. Kita pun dah buat perbandingan di dalam kelas. Apakah perbezaan antara solat berjamaah dengan solat Jumaat? Solat Jumaat, seperti mana yang kalau kita boleh cakap pada hari ini ialah solat berjamaah, solat secara beramai-ramai. Maksudnya ada imam, ada makmum. Solat Jumaat ialah solat yang dilakukan pada hari Jumaat. Dia khusus tertentu pada hari tertentu. Solat Jumaat tidak boleh dilakukan pada hari lain. Dia mesti dilakukan pada hari Jumaat. Juga ada bilangan yang tertentu. Kalau tak cukup bilangan tersebut, maka solat Jumaat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Itu telah diterangkan pada rakaman-rakaman yang lepas. Pada hari ini, kesinambungan daripada pelajaran yang lepas. Jika ada kemusykilan, ada pertanyaan, boleh PM Ustaz untuk kita bertanya lebih lanjut. Baiklah, suka untuk Ustaz ingatkan, iaitu adab kita nak belajar. Yang pertama, mesti menutup aurat. Tak kiralah pelajaran pendidikan Islam, sains, matematik, apalagi sejarah dan sebagainya, mesti menutup aurat supaya menjaga keaiban kita, menjaga aurat kita antara murid dengan guru. Walaupun secara atas talian, kita kena tetap jaga aurat kita. Selain itu juga, Ustaz mengharapkan murid-murid Ustaz sentiasa bersedia untuk belajar. Ustaz yakin dan percaya bagi murid yang sedang mengikuti rakaman yang Ustaz buat ini, bermakna murid-murid Ustaz ni sudah bersedia untuk belajar. Adab bagi orang belajar ialah ad-du'a silahul mu'minin. Susahnya bila banyak anak murid pra dekat sini, murid tahap 1 ada kat sini. Ya Allah, susahnya. Nampak? Banyak betul peminat Ustaz ni. Okey, sama-sama kita tanda tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Amin. Kita tambah dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah,
Teruskan slide yang seterusnya. Mari berebut pahala dengan melakukan amalan sunat sebelum solat Jumaat. Pada rakaman kali ini, Ustaz nak memfokuskan atau kita nak belajar tentang amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Kita tahu ada perkara sunat, ada perkara wajib, makruh dan sebagainya. Kalau kita tak buat amalan sunat, kalau kita tak buat, kita tak berdosa. Tetapi kita rugi. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Ataupun hari ini orang kata amalan sunat, kalau tak buat rugi. Dalam bahasa mudahnya, kalau kita tak buat rugi. Kalau kita buat dapat pahala. Dia tak dapat dosa pun kalau kita tak buat. Orang tamak selalu untung. Orang tamak selalu untung. Kita kan selalu tamak. Bab makan kita tamak. Bab duit tamak. Tapi bab pahala kita tak nak tamak. Okey, apa dia? Amalan-amalan sunat sebelum kita melakukan solat Jumaat. Solat Jumaat ni khusus bagi orang lelaki ya. Pun begitu. Orang perempuan pun kena ambil tahu. Sebagai seorang orang Islam, mesti kena ambil tahu apa saja yang berkaitan dengan agama Islam, solat Jumaat ke apa semua. Orang lelaki pun kena tahu juga pasal berkaitan dengan orang perempuan. Okey, amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat, iaitu yang pertama ialah memotong kuku. Nak potong kuku. Memotong kuku. Ustaz tak naklah cerita lebih detail tentang memotong kuku. Cuma nak beritahu amalan sunat sebelum kita melakukan solat Jumaat, sebelum kita nak pergi solat Jumaat ini, memotong kuku. Okey. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Bulu apa yang ada kat badan? Bulu ketiak. Lagi bulu apa? Tak payahlah Ustaz nak sebut apa. Faham-faham sendirilah ya. Okey, tak nak jelaskan lebih detail. Okey, yang ketiga, amalan sunat yang ketiga ialah mandi sunat Jumaat. Lepas ini sebelum pergi solat Jumaat, niatkan saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Sebelum ni kita mandi biasa je. Kita mandi biasa saja. Tapi kali ini kita ubah niat supaya dapat pahala sunat. Okey, yang keempat, memakai pakaian terbaik. Apa maksud pakaian terbaik? Dalam banyak-banyak pakaian kita, mesti ada pakaian yang jarang-jarang kita pakai. Senang cerita macam ni lah, senang cerita. Bagi murid lelaki ni senang saja. Baju Melayu berlambak setiap tahun ada kan, Haji Raya kan. Takkan Hari Raya nak pakai. Jadi, waktu solat Jumaat lah kita pakai pakaian hari raya tersebut. Kita nak merayakan hari Jumaat tersebut, pakai pakaian yang terbaik. Jangan pakai singlet, baju pagoda, kan? Pakai baju yang terbaik atau cari baju yang lusuh. Kita pakai pakaian yang terbaik pada hari itu. Pakaian tu pula mestilah kena pada tempatnya. Nak pergi solat Jumaat, tapi pakai baju pagoda, tapi pakai baju singlet, tak kena. Okey, pakai kopiah, pakai serban. Kan ada apa, kain rida dan sebagainya. Okey, yang kelima, apa dia? Memakai wangi-wangian. Ini semua orang tahu. Kalau dalam kelas tu, ya Allah, semerbak. Kalau berselisih dengan kamu, ya Allah, wanginya. Ini pun merupakan amalan-amalan sunat. Tak kisahlah pakai minyak wangi ke minyak atar ke, kan, minyak atar yang botol kecil tu kan. Kadang-kadang baunya Allah Akbar. Ada orang dia, bagi orang boleh terima hidung dia. Ada orang tak boleh. Macam durian. Ada orang kata, sedapnya bau durian. Ada orang, busuknya bau durian. Sebenarnya dia bukan busuk. Dia tak busuk. Tetapi ikut hidung masing-masing. Senang kita kata ikut hidung masing-masing. Ada orang kata minyak wangi ni wangi. Bila kita bagi orang tu cium, aku tak boleh lah bau ni. Ikut penerimaan seseorang tu. Ibarat macam ada orang suka makan pedas, ada orang suka makan masam dan sebagainya. Tapi senang cerita, memakai wangian. Apa saja minyak wangi yang kamu nak pakai, pakailah. Nak pakai bedak pun boleh. Janji wangi. Okey. Jangan pakai minyak masak pula. Okey, yang seterusnya, bersegera ke masjid. Janganlah Allah Akbar, Allahu Akbar. Dah iqamah baru nak pergi masjid solat Jumaat. Tak boleh lah macam tu. Kita kena bersegera ke masjid. Kerana Nabi Muhammad SAW ada menyatakan dalam hadisnya, orang yang awal, saf pertama yang awal tu pahalanya ibarat sebesar seekor unta.
Kemudian di saf yang kedua makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sehinggalah pahalanya sebesar telur ayam. Daripada sebesar-besar, apa nama tadi, unta, camel tu. Jadi sekecil-kecil. Tak tahulah, lepas tu makin belakang tu mungkin sebesar kuman. Kita lebih suka merebut yang kecil, yang telur ayam tadi, daripada kita merebut yang besar. Lepas ni kita ubah. Kita hendaklah bersegera ke masjid. Sahabat Rasulullah SAW adik sampai merangkak. Nak rebutkan ganjaran pahala itu. Tapi kita pula lebih suka kepada pahala yang kecil. Okey, yang seterusnya, yang ketujuh, apa dia amalan sunat sebelum kita solat Jumaat itu? I'tikaf di dalam masjid. Kita masuk masjid, Allahumma aftali abwaaba rahmatik, baca doa tu kan. Kita masuk, langkah dengan kaki kanan. Kaki kanan, jangan duduk. Jangan duduk. Nak i'tikaf dalam masjid, syaratnya jangan duduk. Lepas tu, solat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid ra'ataini ada'ni lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Dah masuk masjid, jangan terus duduk dulu. Solat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu barulah kita beriktikaf dalam masjid. Iktikaf ni apa Ustaz? Ustaz, iktikaf tu kita buat berzikir kita. Itu dipanggil iktikaf. Baca Al-Quran, baca iktikaf. Dengar tazkirah tu pun panggil iktikaf. Lebih baik kita membaca Al-Quran. Ataupun kalau sekarang ni kan, sebelum waktu solat kan ada ceramah-ceramah. Itu kita boleh panggil kira-kira iktikaf lah. Okey. Yang seterusnya ialah yang ke-8. Solat sunat tahiyatul masjid. Baru saya terangkan tadi. Ini sepatutnya poin yang ke-7 sebenarnya. Yang ke-7. Yang iktikaf ni yang ke-8. Tapi tak apalah. Okey, dalam buku macam ni. Yang seterusnya, yang ke-9. Banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Ustaz tambah tadi, kalau ada ceramah. Kan biasa kan sekarang ni ada ceramah-ceramah. Kan? Dengar. Tapi jangan dengar kat rumah. Walaupun mikrofon boleh dengar sampai ke rumah. Kat rumah-rumah ni biarlah kakak-kakak kita yang orang-orang perempuan yang dengar di rumah. Dan lelaki ni kena pergi ke masjid, dengar di masjid. Okey, yang terakhir ialah amalan sunat sebelum solat Jumaat ialah diam mendengar khutbah. Nak tegur orang, shh, tak boleh. Kita kena diam kita je. Kalau kita bising, solat Jumaat 2 rakaat. Sebab itulah nak menggantikan 2 rakaat tu lagi adalah dengan kita mendengar khutbah. Kalau kita tak dengar khutbah, maksudnya kita tak sempurna solat Jumaat kita. 2 Jumaat itu sebenarnya menggantikan yang khutbah tu. 2 lagi tu adalah solat kita, solat Jumaat tersebut. Okey, jelas je. Ada 10 amalan sunat sebelum solat Jumaat. Kita buat kesimpulan. Yang pertama, memotong kuku. Yang kedua, memotong bulu-bulu yang ada di badan. Yang ketiga, mandi solat Jumaat. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Memakai wangi-wangian, bersegera ke masjid, i'tikaf dalam masjid, sunat tahiyatul masjid, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat dan juga mendengar kuliah, diam mendengar khutbah. Ini adalah 10 amalan-amalan sunat sebelum kita melakukan solat Jumaat. Ada info. Apa ada info dia ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah ni, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub. Mandi junub tu maksudnya mandi wajib, orang yang berhadas besar. Lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Tadi Ustaz dah sebut dah pahalanya seekor unta. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Boleh ke kalau kita nak mandi subuh yang pagi-pagi tu nak mandi macam mandi junub? Lagi bagus. Sebab mandi hadas ni lagi bersih. Kita celah-celah sana nak kena air, nak kena ni, nak kena itu, celah-celah mana pelipat apa semua. Kalau kita nak buat amal pun bagus. Ya, buat yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. Sedikit lagi tentang pelajaran kita pada hari ini, iaitu perkara yang dilarang ketika khutbah. Ketika khutbah. Ittaqullah usikum. Kan? Khutbah kita pada hari ini ialah tentang sekian. Kita tak dengar. Apa dia perkara yang dilarang ketika khutbah sedang dibacakan? Iaitu yang pertama,
tidur. Ini perkara yang sering kita buat. Kan, tidur sampai tersengguk, berdengkur-dengkur. Ada. Tak boleh. Sebab khutbah itu adalah menggantikan 2 rakaat solat. Jadi bermakna kalau kita tak mendengar khutbah, bermakna solat kita tak sempurna. Yang kedua ialah bermain dan bergurau. Ini bukan saja ketika khutbah. Apa-apa saja perkara wajib dalam solat tak boleh. Kita tengah solat pun boleh kita bermain, bergurau senda. Cuit sana, cuit sini pun tidak boleh. Ini mudah saja. Yang ketiga ialah bermain telefon. Ini waktu zaman sekarang ni. Bermain telefon, tengok WhatsApp, tengok TikTok dan sebagainya. Tapi kalau dia baca Quran pun tak boleh juga. Sebab bila waktu khutbah kita kena dengar khutbah. Tutup handphone tu, off handphone tu. Tetapi sekarang ni handphone wajib pula bawa pergi masjid. Sebab nak scan My Sejahtera. Nak tunjuk pula dah complete. Dah ambil 2 dos kan. Itu lain cerita. Senang cerita ni dalam masjid tu ketika khutbah. Handphone simpan, silent kan. Okey. Dan yang keempat ialah bercakap ataupun bersembang. Tidak boleh apabila khutbah sedang diadakan. Ustaz ulang balik, perkara yang dilarang ketika khutbah ialah tidur, bermain dan bergurau, bermain telefon dan bercakap. InsyaAllah jika berkesempatan masih lagi di dalam tajuk ini, kita bersemuka nanti, Ustaz nak buat di surau nanti. Kita akan lantik seorang jadi khutbah, ada orang yang muazzin dan sebagainya. Kita buat macam suasana solat Jumaat. Kita tengok suasana. Mungkin orang perempuan tak tahu macam mana ni. Sebab dia orang tak pergi. Dia orang tengok kat TV ke kat YouTube. Dan kita nak buat yang real ni. InsyaAllah walaupun dah habis belajar nanti, tak sempat tajuk ini, Ustaz akan ambil satu masa untuk kita praktikkan atau amalikan solat Jumaat ini di surau kita. InsyaAllah. Murid-murid, banyak hikmah ataupun banyak kebaikannya solat Jumaat. Antaranya iaitu yang pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Jadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah merapatkan ukhuwah ataupun persaudaraan dan memupuk perasaan kasih sayang antara kita. Kadang-kadang kita tak jumpa jiran kita dah lama. Jiran sebelah rumah tapi ya Allah tak jumpa kita. Masa solat Jumaat ni lah kita jumpa. Dah lama tak jumpa kau. Sedangkan kita ni berjiran. Komitmen kerja, komitmen PDPR lah kan dan sebagainya. Rasulullah kalau dia pergi ikut jalan A, balik ikut jalan B. Apa tujuannya? Untuk saling berkenal-kenalan, nak jumpa orang yang lama tak jumpa. Itu antara hikmahnya. Yang ketiganya, apa hikmahnya ialah mendengar nasihat. Khutbah tu selalu memberikan tentang nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Khatib menyampaikan khutbah. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Dan yang kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Dan yang terakhir, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Bila umat Islam berkumpul, menguatkan kekuatan orang Islam. Boleh berkumpul ramai-ramai. Gerun. Orang kafir Quraisy takut tahu bila umat Islam bersatu. Antara penyatuan yang Rasulullah SAW yang kita nampak ni buat ialah dengan adanya pembinaan masjid pada zaman Rasulullah. Bila ada pembinaan masjid ni, menyatukan umat Islam. Yang wajibnya setiap hari Jumaat. Yang tak wajibnya solat 5 waktu tu. Kalau dapat semua 5 waktu tu penuh, orang Yahudi, orang kafir akan gerun dengan Islam. Dia orang takut bila umat Islam bersatu. Bila umat Islam bersatu, habislah mereka. Memang takut dia orang akan gerun apabila orang Islam bersatu. Itulah kekuatan kita. Itulah penyatuan ummah. Apa info yang nak sampaikan sini ialah banyak kala ibadah pada hari Jumaat, terutamanya mendirikan solat Jumaat yang sangat dituntut untuk semua umat Islam melaksanakannya. Di samping boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT, melatih kita melakukan kebaikan secara berjemaah, secara beramai-ramai. Inilah topik yang terakhir kita di dalam pelajaran solat Jumaat. 2 minggu lepas, minggu yang sebelum-sebelum ini Ustaz dah bagi rakaman yang Ustaz ambil daripada YouTube. Pada kali ini Ustaz sendiri yang menerangkan sebab Ustaz ada komitmen yang tak dapat Ustaz nak kita bersama-sama ataupun untuk Ustaz share
kepada kamu. Pun begitu, sama saja tentang solat Jumaat. InsyaAllah, jika ada apa-apa pertanyaan, boleh bertanya secara personal. Apa aktiviti yang Ustaz nak kamu semua buat? Iaitu dalam buku tulis, seperti biasa, hari, tarikh, bismillahirrahmanirrahim, tajuk dia kat sini, buat peta pokok. Buat peta pokok. Okey, tulis sini solat Jumaat. Okey, yang bawah dia ni buat macam ni. Teng. Okey, yang bawah ni tadi apa dia? Amalan amalan sunat. Apa tadi amalan sunat? Okey. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Yang inilah perkara dilarang ketika khutbah. Perkara dilarang. Ini contoh je. Dilarang khutbah. Ada 4 tadi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey, faham ya? Lepas tu tolong tulis note sikit. PDPR 3.0. Tulislah kat mana supaya kita tahu kita dah melaksanakan pelajaran ini secara PDPR. Supaya nanti bila Ustaz tengok buku kamu tu nanti, banyaknya tak tanda. Rupanya kita dah laksanakan sewaktu PDPR. Buktinya kamu dah hantar tugasan di dalam grup. Okey, bila dah siap semua ni, seperti biasa hantar di dalam grup Telegram. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu kamu tentang pelajaran solat Jumaat bertambah dan ilmu kita semakin bertambah dan bertambah. Bukan bertambah saja, mestilah diamalkan dengan sempurna. Itu saja daripada Ustaz. Ustaz sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.